أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, para penonton, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, rancangan yang akan membicarakan, meneroka, meneliti ayat-ayat Al-Quran. Di samping kita akan bertadabbur ataupun menghayati dan cuba mengamalkan apa yang kita pelajari daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Baik, hari ini kita akan memasuki kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Jumu'ah. Sesuai dengan hari Jumaat yang akan kita lalui pada hari ini ataupun kita lalui pada hari ini. Tapi sebelum saya terlupa, bersama dengan saya qari kita yang tidak asing lagi, juara rancangan akademik Al-Quran. Jangan main-main tuan-puan, ni juara ni. Bersama saya Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Doktor, apa khabar saya? Alhamdulillah, saya nampak berseri Ustaz hari ni. Allah. Masya-Allah. Baik, ini bersama dengan kita insya-Allah, qari kita. Macam mana Ustaz hari Jumaat ni? Apa sepatutnya kita perbanyakkan selawat ke apa rancangannya? Betul, masya-Allah. Selain daripada kita selawat, juga kita sentiasa membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Tak lupalah surah Al-Kahfi. Masya-Allah. Kita cuba untuk menjadilah kelaziman kita, insya-Allah. Betul. Kalau kita ada kesempatan, tuan-puan yang dirahmati Allah, jangan lupa baca surah Kahfi pada hari Jumaat selain kita memperbanyakkan membaca selawat. Baik, sebelum kita menelusuri kajian kita ataupun pembacaan kita terhadap suratul Jumaah pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan sinopsis pengajian kita yang akan kita lalui pada hari ini, insya-Allah, bermula daripada ayat 1 sehingga ke ayat yang ke-8 daripada suratul Jumaah. Yang pertama, semua makhluk yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Ini yang akan kita ambil daripada ayat yang pertama. Manakala ayat yang kedua dan hingga ayat keempat, ayat-ayat ini menceritakan tentang sifat dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi bangsa Arab dan seluruh umat manusia. Manakala daripada ayat ke-5 hingga ayat ke-8, kita akan menceritakan tentang keadaan kaum Yahudi yang berkaitan dengan kitab Taurat dan mengharapkan kematian. Jadi itulah secara umumnya sinopsis pengajian kita pada hari Jumaah ini tentang suratul Jumaah. Dan apakah isi kandung daripada suratul Jumaah akan kita bincangkan selepas daripada ini. Sebelum kita masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita daripada ayat 1 hingga ayat ke-4, insya-Allah. Boleh Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Doktor di atas pencerahan awal sinopsis. Dan kita berada pada surah Al-Jumu'ah, dan tempatlah dengan hari Jumaat ni. Betul. Dan ada ayat walaupun di muka surat yang ke-554 disebut tentang pada hari Jumaat. Insya-Allah sama-sama kita belajar pada hari ini suratul Jumaah. Kita baca ayat pertama hingga ayat yang keempat daripada surah Al-Jumu'ah dengan mulakan tarannum ataupun maqam bayati, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Pada ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan yang Maha Bijaksana. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita meneroka isi kandung daripada suratul Jumaah ini, mari sama-sama kita perhatikan biodata, apakah background surah Jumaah ini sebagai satu pengenalan untuk kita mengetahui tentang beberapa huraian ataupun penjelasan daripada para ulama mengenai tentang kelebihan ataupun apakah background penurunan surah Al-Jumu'ah ini. Menurut Syekh Tantawi, suratul Jumu'ah ini adalah surah yang diturunkan di Madinah, Al-Madaniyah. Nanti kalau kita tengok pada hujung-hujung surah Jumaah ini ada arahan supaya kita menunaikan salat Jumaat dan juga tentang bagaimana ada sekumpulan, kisah ni agak menarik tapi nanti kita akan ceritakan nanti mengenai tentang kaum muslimin yang ketika mana berada di dalam solat Jumaat mereka, ketika Rasulullah sedang berkhutbah, mereka beredar, mereka keluar daripada solat Jumaat ataupun solat ketika Rasulullah sedang menunaikan khutbah tersebut. Ini menunjukkan situasi yang sebenar yang berlaku dalam keadaan umat Islam ataupun Rasulullah sedang menunaikan solat Jumaat. Jadi solat Jumaat ini dinamakan juga solat Jumaat kerana ia berkaitan tentang solat Jumaat itu tadi yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia diturunkan di Madinah berdasarkan peristiwa tadi menunjukkan memang dia berlaku di Madinah. Dan yang keduanya adalah kerana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Nanti ini kita akan masuk juga perbincangan mengenai tentangnya, iaitu Abu Hurairah satu hari ada seorang lelaki tanya Rasulullah tentang ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga nanti perbincangan dia kita masuk. Siapa yang dimaksudkan dengan kaum yang belum berjumpa dengan Rasulullah tetapi akan menyampaikan dakwah ataupun menerima dakwah ini? Lalu Rasulullah pegang tangan Salman. Rasulullah seakan-akan menunjukkan kepada Salman seolah-olah ada nanti satu kaum daripada bukan kaum Arab, Allah Ta'ala akan sampaikan dakwah ini kepada mereka. Ini menunjukkan tentang apa yang akan berlaku, diceritakan sudah di dalam suratul Jumaah. Dan ini juga menunjukkan suratul Jumaah itu diturunkan di Madinah kerana Sayyidina Abu Hurairah dia memeluk Islam ketika mana Rasulullah telah berada di Madinah. Jadi ini menunjukkan suratul Jumaah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Dan kemudiannya suratul Jumaah ini menurut tafsir Tantawi, Syekh Tantawi menyatakan, dia kata sebenarnya suratul Jumaah ni adalah surah yang banyak dibaca oleh Rasulullah pada hari Jumaat. Yang ni yang disebutkan, dia kata waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kathiran ma yaqra'uha fi salatil Jumaah. Rasulullah baca suratul Jumaah ni dalam solat Jumaat mereka. Kita mungkin di Malaysia ni jarang-jarang orang baca
surah Jumaah ni dalam solat Jumaat mereka, tetapi inilah yang diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim yang menyatakan kana yaqra fi salatil Jumaah bi suratil Jumaah wal munafiqun. Rasulullah dalam solat Jumaat baginda membaca suratul Jumaah dan juga baginda membaca suratul Munafikun, surah selepas daripada surah Jumaat ni tadi. Bahkan dalam riwayat yang dinukilkan oleh al-Imam Baihaqi ada menceritakan pada malam Jumaat. Tadi pada solat Jumaat pada siang hari, pada waktu Zuhur, waktu Jumaat tersebut. Ada riwayat daripada al-Imam Baihaqi yang menyebutkan, dia kata pada malam Jumaat, hari Khamis iaitu malam Jumaat, Rasulullah akan membaca suratul Jumaah dalam solat Isyak baginda. Jadi ini menunjukkan bila nak masuk waktu nak masuk hari Jumaat, Rasulullah baca surah Jumaah. Kalau pada solat Jumaat pun Rasulullah membaca solat Jumaah, surah Jumaah ni tadi. Kalau kita tengok Ustaz Tirmizi di Malaysia, ada ke orang baca surah Jumaah dalam solat Jumaat dia orang? Ke jarang-jarang? Jangan-jangan dengar. Jangan-jangan kan. Tapi mungkin ada ataupun mungkin selepas daripada ini, kalau ada dalam kalangan kita ni yang para imam, ustaz-ustazah yang turut menghadiri pengajian kita pada hari ini, boleh sama-sama saya kira untuk mengamalkan. Kalau rasa macam panjang nanti orang marah pula baca panjang satu muka surat setengah ni, mungkin boleh baca yang belakang, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, kerana kita mengamalkan ataupun sekurang-kurangnya kita cuba mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Baik itu mengenai tentang sedikit latar belakang mengenai tentang solat Jumaat, mengenai tentang surah Al-Jumuah. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama. Ayat ni menarik. Ayat ini adalah puji-pujian Allah ataupun puji-pujian daripada makhluk. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan sebelum ini, perbincangan kita daripada surah Hasyr, Allah Ta'ala cerita juga sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam surah Hasyr, Allah Ta'ala menggunakan fi'il madhi. Perbincangan kita dah sentuh dah sebelum ni. Fi'il madhi ni iaitu past tense. Betul Ustaz, past tense ni benda yang dah berlaku. Sabbaha lillahi ma fis sama. Tapi dalam suratul Jumaah, Allah Ta'ala menggunakan fi'il mudhari'. Dia kata present tense. Present tense betul ke tak, saya tak tahu sebutan itu. Iaitu tentang apa yang sedang berlaku. Apa yang sedang berlaku, dan ini perkaitannya diceritakan oleh al-Imam Ibn Ashur, kalau tak silap saya, sangat menarik. Dia kata kalau konten surah Hasyr itu menceritakan tentang Bani Nadir dah berlaku dah. Maknanya perkara perbincangan munafikun tentang perdebatan mereka nak menghapuskan Rasulullah semua telah berlaku, lalu digunakan puji-pujian itu adalah menggunakan fi'il madhi. Maka dalam suratul Jumaah penekanannya sebenarnya selain daripada perancangan Yahudi juga adalah tentang solat Jumaat. Dan solat Jumaat ini adalah perkara yang berlaku secara berterusan. Bila berlaku secara berterusan, sebahagian ulama tafsir kata Allah Ta'ala menggunakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan perkataan tasbih ini dalam ayat Al-Quran ada 4 format. Maknanya ada yang masdar, macam subhanallazi asra, Allah Ta'ala puji, mulakan dengan pujian. Tadi Allah Ta'ala gunakan fi'il madhi dalam surah Al-Hasyr, subhanallahi lillah. Ada yang Allah Ta'ala gunakan yusabbihu lillah dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala guna juga suruh kita bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ada 4 format yang berbeza yang menunjukkan kesemua makhluk bertasbih kepada Allah Ta'ala. Malu kita tak tasbih kepada Allah Ta'ala, sehingga kan guruh pun yusabbihu ar-ra'du kan, maknanya guruh bertasbih, pokok bertasbih. Malu kita sebagai manusia tidak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mulakan dengan segala pujian, penyucian terhadap diri Allah Ta'ala dengan tasbih tersebut, dan kemudian dimasukkan kisah tentang seorang Nabi. Ini nikmat yang Allah Ta'ala ceritakan kepada ayat yang daripada ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ayat ni kalau kita tengok, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi daripada kalangan kaum ummi. Kalau kaum ummi ni kebanyakan tafsir merujuk ataupun menyebutkan ummi ini adalah la yaktub wa la yaqra, maknanya kaum yang tidak membaca dan tidak menulis. Kalau tak silap saya, Al-Imam Sa'di menyebutkan adalah kaum yang tidak ada kitab. Kaum yang tidak ada kitab.
Dan kemudiannya poin yang ni ada agak menarik ni Ustaz Tirmizi ya. Yang ni Allah Taala bagi kepada kita susunan peranan rasul itu dalam mendidik. Yang ni yang kita buat dalam My Quran Time. Yang ni kita buat dalam My Quran Time. Allah Taala kata yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Allah Taala seakan-akan menunjukkan satu metod, satu kaedah untuk seorang rasul mendidik satu kaum adalah bermula dengan yatlu alaihim ayatihi. Dimulakan dengan tilawah. Tadi kan kita tengok Ustaz Tirmizi dah baca ayat Quran, tilawah dulu. Kemudian wa yuzakkihim, kemudian diberikan penyucian jiwa. Dengan tilawah Al-Quran ini, dia memberikan satu kesucian jiwa, menenangkan jiwa orang yang beriman, orang yang dengar menggeletar hati mereka, menyucikan jiwa mereka. Kemudian barulah masuk fasa yang ketiga, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan kemudian Allah Ta'ala menyatakan Rasulullah itu akan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. Ada yang menafsirkan hikmah ni sebagai Quran, sebagai hadis, iaitu sunnah itu sendiri, seperti Al-Imam Syafi'i menafsirkan hikmah di sini sebagai sunnah itu tadi, iaitu Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan kemudian Rasulullah mengajarkan juga hadis. Jadi dekat sini kita dapat satu pengajian ataupun pengajaran yang sangat penting. Dalam pendidikan kita sebenarnya tilawah itu sangat penting. Maknanya kita mulakan dengan pengajian Al-Quran itu dengan membaca Al-Quran. Sebab tu kalau kita Ustaz Tirmizi ke Ustaz Tarmizi ke baca Al-Quran, kita sama-sama baca. Maknanya kita gemakan bacaan Al-Quran kita satu Malaysia. Bermula dengan bacaan ayat Al-Quran inilah barulah datang tazkiyah, penyucian jiwa, dan kemudian ta'lim, iaitu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Cuma nanti mungkin timbul persoalan. Kerana dalam suratul Baqarah, Nabi Ibrahim punya doa lain sikit. Nabi Ibrahim punya doa, Nabi Ibrahim kata, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Kalau tak silap saya, dia dahulukan dengan ta'lim dulu, baru tazkiyah. Dia dahulukan dengan pengajaran kitab dahulu, barulah penyucian jiwa. Yang ini para ulama kata itu adalah dari perspektif doa Nabi Ibrahim. Dia mengharapkan sedemikian. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat daripada suratul Jumu'ah menjelaskan bahawa sebenarnya turutan yang lebih baik adalah dengan tilawah dahulu, baca Al-Quran dahulu. Penyucian jiwa berlaku bila penyucian jiwa kita dah bersih, lebih mudah sebenarnya untuk kita menuntut ilmu. Dan kemudiannya Allah Ta'ala menceritakan pula mengenai tentang satu kaum, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Yang ni saya ingat kita nak bagi penegasan sikit, boleh Ustaz? Kita baca sedikit ayat yang ketiga, menunjukkan ada satu galakan ataupun satu penyampaian kepada satu kaum lagi yang disampaikan selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya persilakan Ustaz Tirmizi untuk baca sedikit ayat ketiga, insya-Allah. Baik, jom sebagaimana kata Dr. seperti tadi, ini antara tugas Rasul dan itulah Al-Quran Time lakukan, yatlu alaihim. Pertama sekali kita baca Al-Quran sebelum kita memahami, dan juga ada ta'lim, ada tazkiyah. Insya-Allah kita baca ayat yang ketiga, wa akharina minhum. A'udzubillahi minasyaitan. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan Nabi Muhammad juga diutuskan buat orang-orang selain daripada mereka yang masih belum datang lagi dan tetap akan datang, menghubungi mereka. Dan ingatlah Allah lah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi di sini menunjukkan Syekh Tantawi menyatakan bahawa sebenarnya kalau ayat kedua Rasulullah itu diutuskan kepada kaumnya, kemudian diutuskan juga kepada wa akharina minhum, dan kaum-kaum yang lain yang belum, yang bukan daripada kaum Arab yang ada ketika itu ataupun ajam, bukan Arab yang ada ketika itu, lamma yalhaqu bihim, yang belum lagi, yang masih belum datang lagi. Yang ketika mana diturunkan ayat ini, macam diceritakan pada awal surah tersebut, ada seorang lelaki datang bertanya kepada Saidina datang bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan dengan kaum yang belum lagi berjumpa dengan Rasulullah ini?
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Salman Al-Farisi. Seakan-akannya Rasulullah menunjukkan bahawa nanti akan sampai dakwah aku ni kepada semua kaum Parsi. Kan setelah daripada perang Khandaq, Rasulullah mengutuskan surat kepada Raja Parsi, kepada Raja Rom, kepada Raja Habsyah, kepada semua kerajaan yang berada di sekitar Madinah itu untuk menunjukkan dakwah ini wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Allah Taala akan utuskan rasul yang menyampaikan kepada yang lain yang belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan daripada ayat ini sebenarnya ada satu pengajaran yang penting yang sekurang-kurangnya kita belajar dalam fasa pertama pengajian kita pada hari ini, iaitu tentang menyampaikan. Maknanya kalau kita tengok sifat Rasulullah ini adalah orangnya menyampaikan. Sifat kita juga sebagai seorang Muslim bukan sekadar kita menyampaikan buat diri kita, tetapi kita menyampaikan kepada orang lain. Saya suka untuk kongsikan satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan nadarallahu mar'an sami'a maqalati. Allah Ta'ala akan memberikan seri wajah kepada orang yang mendengar sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahafizaha, dihafal, fawa'aha, diingat dan dihafal, dia cuba ingat, faballaghaha, lalu dia sampaikan dia. Lalu Al-Imam Ibn Qayyim kata hadis ini adalah hadis yang cukup menunjukkan kemuliaan orang yang menyampaikan satu kebaikan, kerana Rasulullah sendiri yang cakap. Rasulullah cakap macam Piramli, Rasulullah sendiri yang doa kan, nadarallahu mura'an, Allah Ta'ala yang akan memberikan seri wajah. Allahu Akbar. Kalau hari ini kita sampaikan hari-hari, maknanya Allah Ta'ala akan berikan seri wajah kepada orang yang menyampaikan kebaikan yang dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Muhammad bin Ka'ab kata man ballaghahul Quran faka'annama ra'an nabi. Siapa yang sampaikan Quran seumpama dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kita sampai sesi pertama daripada perbincangan kita pada hari ini. Mari tuan-puan sama-sama kita pelajari dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan lahiqa yang kita baru baca tadi, iaitu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Lahiqa ni maksudnya berjumpa. 6 kali disebutkan perkataan ini di dalam Al-Quran. Berjumpa ataupun bertemu, berjumpa ataupun bertemu. Kalau tuan-puan pernah pergi Mesir, Ustaz Tirmizi, kita nak kejar bas tu sebab bas tak berhenti. Jadi Arab akan kata ilhaq, ilhaq. Ilhaq ni maknanya kejar bas tu biar dapat tangkap bas tu sebab bas tak berhenti. Saya teringat perkataan Arab ni, Arab guna ilhaq, maksudnya kejar. Itu adalah perkataan lahiqa yang kita pelajari daripada sesi pertama perbincangan kita pada hari ini insya-Allah. Dan kita mungkin akan rehat dahulu seketika, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, baca, faham dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Inilah ayat yang pertama daripada suratul Jum'ah yang telah kita baca dan tadabbur sebentar tadi, bahawa segala apa yang ada di langit dan bumi ini semuanya bertasbih, menyucikan, memuji Allah Subhanahu Wa Taala.
maka marilah sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalimah tasbih juga sebagai satu kalimah yang sangat hebat. Bila kita rokok, bila kita sujud, itulah bacaan yang sentiasa kita baca, tasbih. Dalam banyak-banyak bacaan yang ada, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita nak meneruskan lagi bahagian yang kedua muka surat 553 ini, ada baiknya kita belajar sedikit tajwid. Kita ulang kaji. Kita lihat slide kita pada hari ini. Dalam surah Al-Jumu'ah tadi pada ayat yang kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina. Jelaskan sebutan kalimah al-ummiyin dalam ayat ini. Maka memanglah bila ada dua huruf ya, pertama hidup, yang kedua mati, kita nak panjangkan ya itu mesti dijelaskan betul-betul kalimah, supaya ya baris bawah dijelaskan, kemudian ada panjang dua harakat di situ. Huwallazi ba'atha fil ummiyina, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Itu contohnya. Kalimah al-ummiyin mungkin jarang ditemui dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Maka bila jumpa tu kita nak kena buat pengulangan supaya apa? Lidah kita dapat lancar dan fasih menyebut huruf-huruf tersebut bila kita baca. Wallahu a'lam. Balik kepada Doktor. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tirmizi yang sentiasa mendidik kita tentang pengajian, sebutan bacaan yang betul, bacaan tajwid yang betul. Kerana bacaan yang baik ini adalah bacaan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan adalah bacaan yang kalau kita perelokkan bacaan kita, para malaikat sendiri mendampingi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Baik, kalau tadi kita dah masuk perbincangan tentang kelebihan, tentang tasbih, kemudian tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini, iaitu daripada Rasulullah, pengutusan Rasul, kaedah pendidikan ataupun metod pendidikan yang diajar oleh Rasulullah tentang tilawah, tentang tazkiyah, iaitu zakihim, dan ta'lim itu tadi. Kemudian kita ceritakan juga bagaimana akan sampai dakwah ini kepada kaum-kaum yang lain. Maka pada kali ini, pada sesi yang kedua ini, kita akan bincangkan pula tentang satu kaum yang mana kaum ini telah disampaikan kepada mereka kitab, tetapi mereka tidak mengamalkan kitab tersebut. Bahkan mereka cuba lari daripada mengamalkan ataupun memusuhi Allah dan Rasul itu juga. Jadi yang ini kita akan baca pada sesi yang kedua ini, bermula daripada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8, yang akan dipimpin bacaannya oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor. Kita akan bacakan seterusnya pada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8 pada muka surat 553 ini. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم
wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, iaitu sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah pun diterangkan di dalam kitab Taurat, tetapi orang Yahudi tidak mempercayainya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang ditanggungjawabkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat itu tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul kitab-kitab tebal sedangkan ia tidak mengetahui kandungannya. Masya Allah, yang ni adalah satu tempelak, iaitu Allah Ta'ala menegur sikap orang Yahudi. Allah Ta'ala cuba buat satu perbandingan. Tengok dalam fasa pertama perbincangan kita ceritakan tentang sifat Rasulullah yang kerjanya menyampaikan. Dia tilawah, membaca, kemudian dia tazkiyah, membersihkan jiwa, dan dia ta'lim, dia menyampaikan kitab, mengajarkan kitab. Berbanding dengan orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala menceritakan, dia kata mereka ini dah tahu dah tentang isi kandung kitab Taurat. Mereka tahu tentang hukum dalam kitab Taurat. Mereka tahu akan kedatangan Nabi daripada keturunan Ismail ini daripada kitab Taurat. Tetapi mereka tidak menyampaikannya, tidak beriman kepadanya, bahkan menyembunyikannya. Lalu Allah Ta'ala kata, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seumpama mereka yang memikul kitab Taurat ini kemudian mereka tidak mengamalkannya, maka seumpama himar, iaitu keldai yang membawa barang-barang ataupun lembaran-lembaran buku-buku yang tebal. Yang ini sebenarnya tuan-puan adalah pengajaran buat diri kita sendiri. Kita tengok sifat Rasulullah. Rasulullah dia akan menyampaikan dan mengambil peluang untuk menyampaikan sesuatu dalam setiap keadaan yang ada. Saya bagi contoh macam hadis Rasulullah dengan Umar bin Abi Salamah, iaitu kanak-kanak yang sedang makan dengan Rasulullah. Waktu makan dengan Rasulullah pun Rasulullah sempat lagi bagi pengajaran. Rasulullah kata kepada Umar, dia kata, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak, makan baca bismillah dahulu. Tengok dengan kanak-kanak pun Rasulullah bagikan penyampaian dia, betul Ustaz dengan Muaz bin Jabal, wa huwa radifu Rasulillah. Waktu tu Muaz sedang menunggang di belakang Rasulullah. Rasulullah sempat lagi sampaikan kepada Muaz, ya Muaz, u'allimuka, nak tak engkau kalau aku ajarkan satu kalimah, kalau engkau sebut engkau akan masuk syurga. Macam tu Muaz rasa excited bila dengar hadis tu. Sama juga macam hadis dengan Abdullah bin Abbas. Rasulullah sampaikan ketika mana menunggang dengan Abdullah bin Abbas. Jadi kita tengok dekat sini dengan Umair, ma fa'alan Nughair, Rasulullah sampaikan kepada seorang sahabat budak kecil yang namanya Umair dan sebagainya, menunjukkan Rasulullah sekalipun dengan kanak-kanak, orang dewasa, orang tua dan sebagainya, dia akan mengambil kesempatan untuk mendidik dan menyampaikan kepada mereka. Tetapi tidak kepada orang Yahudi ataupun kaum Yahudi ini yang telah diberikan kitab Taurat, mereka tidak mengamalkannya, bahkan tidak beriman. Allah Ta'ala cela mereka. Dan ini sebenarnya, ini saya nak cerita sikitlah Ustaz Tirmizi. Ini sebenarnya satu peringatan buat diri kita juga. Kadang-kadang banyak kita belajar, kadang-kadang banyak kita hafal Quran, tapi kita tak amalkan dia. Allahu Akbar. Ini muhasabah buat diri kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, ada yang mendakwa dah hafal 15 juzuk. Allahu Akbar. Dah hafal 15 juzuk tetapi dia mempersendakan Islam pula. Ada kes-kes yang mungkin terkini juga, mendakwa telah menghafal 15 juzuk Al-Quran, lalu kita bacakan kepada mereka ayat ini. Orang yang menghafal kitab Taurat ini, sekiranya mereka tidak mengamalkannya, Allah Ta'ala kata kamathalil himari yahmilu asfara, seumpama keldai yang memikul lembaran-lembaran. Sama juga kalau kita menghafal berapa banyak Al-Quran sekalipun, tetapi sekiranya kita tidak mengamalkan Al-Quran tersebut, kita bimbang, kita tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala umpamakan dalam ayat yang kelima daripada surah Al-Jumu'ah ini tadi. Bahkan
Bahkan sekiranya kita telah pun menghafal lebih banyak Al-Quran dan kita telah menyampaikannya, jangan pula kita tidak mengamalkan apa yang telah kita sampaikan. Kerana perkara ini pernah diberikan penegasan ataupun amaran daripada Rasulullah. Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki yang telah dicampak di dalam neraka. Yang ni saya pun takut sebenarnya tuan-puan nak cakap, kerana saya pun guru juga yang menyampaikan hadis dan Al-Quran, tetapi ini peringatan buat kita sama-sama. Rasulullah kata yuja'u birajulin fayatrahu fin nari fayathanu fiha ka tahnin himar birahahu fayutifu bihi ahlun nar fayaqulu ya fulan alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Rasulullah kata bahawa nanti akan ada seorang lelaki yang dicampakkan ke dalam api neraka sehingga terburai usus-ususnya dan dia menggelepar, dia berpusing seperti berpusingnya himar ataupun berpusingnya keldai itu pada batu kisaran. Maknanya kan ada keldai yang pusing untuk kisar gandum dan sebagainya. Jadi Rasulullah gambarkan akan ada seorang lelaki yang berpusing-pusing menggelepar di dalam neraka sehingga terburai usus-ususnya, lalu penghuni neraka mengemuruninya, maknanya dekat dengannya, lalu dia kata alas takunta ta'muru bil ma'ruf, bukankah engkau dulu yang mengajarkan kami melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Lalu lelaki itu kata fayaqulu inni kuntu amirun bil ma'ruf wala af'aluhu, memanglah aku dulu memang mengajak manusia melakukan kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan. Yang ini adalah satu penegasan, satu amaran daripada Allah Ta'ala bahawa sebenarnya ataupun daripada Rasulullah, andai sekiranya kita melakukan sesuatu tetapi kita bercakap tentang sesuatu, kita suruh orang buat sesuatu tetapi kita tidak mengamalkannya, kita bimbang kita tergolong dalam golongan orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan mereka ini diseksa kerana tidak mengamalkan apa yang telah diungkapkan, iaitu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap perkara yang tidak kamu amalkan tu tadi. Baik, kalau kita tengok kemudian seterusnya, Allah Ta'ala menceritakan pula tentang ancaman kepada orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala kata qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu menganggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah untuk mati supaya kamu dimatikan jika kamu orang yang benar. Maksudnya di sini adalah kerana Yahudi ini dia beranggapan dia adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah. Aulia Allah kat sini, auliaulillah. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum auliaulillah. Wahai orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, sekiranya kamu menyangkakan kamu ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kenapa mereka menyangkakan mereka ni kekasih-kekasih Allah? Kerana mereka merasakan mereka adalah kaum yang terpilih. Mereka merasakan mereka ni kaum yang terpilih, keturunan mereka daripada keturunan nabi-nabi yang terpilih. Bahkan dia kata Uzair binillah, di sisi kami ada Uzair yang dikatakan anak Allah. Yang ini semua adalah dakwaan mereka. Mereka merasakan mereka adalah ahibba, iaitu orang yang dikasihi oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, cuba cabar orang Yahudi ni. Kalau betul dia merasakan dia ni adalah kekasih Allah, cuba cabar dia supaya dia bercita-cita ataupun dia mengharapkan kematian. Kalau dia mati nanti tengok dia selamat ke tak. Gambaran dia seakan-akan begitu, kerana mereka merasakan mereka ni sangat disayangi oleh Allah. Allah cabar mereka. Lalu yang ni yang dikatakan oleh Syekh Tantawi, dia menukilkan satu hadis yang mana Rasulullah SAW bila mana sampai di Madinah, kaum Yahudi Madinah ni dia berbincang dengan Yahudi Khaybar. Dia bincang dengan Yahudi Khaybar, dia kata ini taba'tum Muhammadan ata'nahu. Kaum Yahudi Madinah cakap dengan Yahudi Khaybar, dia kata kalau kau beriman dengan Muhammad, kami akan beriman dengan dia. Lalu Yahudi Khaybar kata nahnu abna'u Khalilur Rahman, kita ni adalah anak kepada kekasih Allah. Jadi dia kata dia merasakan dirinya hebat. Wa minna Uzair binillah, dan di kalangan kami ada Uzair iaitu anak kepada Allah. Bila masa pula Nabi ni datang daripada kaum Arab. Yang ini adalah satu kedudukan yang kita harus juga belajar. Kadang-kadang kita ni tergolong daripada golongan orang-orang yang hebat-hebat sikit. Kita merasakan keegoan tu datang dalam jiwa kita. Mungkin kita keturunan tertentu ke. Jangan pula kerana keturunan tertentu kita merasakan diri kita terlalu mulia.
Mungkin kita ni keturunan Datuk Tan Sri ke, kita rasa kita terlalu hebat, tak boleh juga begitu, ataupun keturunan yang tertentu sehingga menyebabkan kita merasa ego terhadap orang lain. Lalu Allah Ta'ala mengajak mereka ni muhasabah juga, bahawa kalau betul engkau ni orang yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala, kenapa tidak engkau mengharapkan kematian agar sama-sama kita bertemu dengan kematian tu nanti. Baik. Dan pada penghujung ataupun ayat yang kedua terakhir ini, Allah Ta'ala menceritakan memang Yahudi ni tak berani punya untuk menghadapi kematian. Wala yatamannawnahu, yang disebutkan, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian. Menyebutkan tentang kematian ini sebenarnya tuan-puan, dua ayat yang terakhir ni menceritakan tentang satu sifat orang Yahudi yang takut akan kematian. Yang keduanya, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah Ta'ala kata mati itu pasti. Yang ini pengajaran yang penting buat diri kita, bahawa dalam kehidupan ini Rasulullah sering mengingatkan tentang kematian. Yang ini kalau kita bacakan beberapa hadis kepada tuan-puan, bagaimana Rasulullah SAW ni mengingatkan kematian kepada para sahabat secara praktikal. Rasulullah pernah duduk di tepi kubur tuan-puan, menanam setelah selesai daripada mengebumikan seorang sahabat, lalu Rasulullah duduk di tepi kubur tu sampai Rasulullah menangis sehingga membasahi air mata baginda membasahi tanah. Yang ni yang diceritakan oleh Sayyidina Al-Barra. Lalu Rasulullah kata kepada para sahabat, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Dia kata kepada para sahabat, wahai para sahabat, macam nilah kita nanti. Yang ini sebenarnya satu pengajaran yang perlu kita lalui sendiri bila kita menguruskan jenazah. Kita datang kepada orang yang sedang menguruskan jenazah, maknanya kita pergi ke kubur tanam jenazah, cuba ambil kesempatan tersebut untuk ingat tentang kematian kita nanti. Nanti esok kita sendiri yang akan masuk ke dalam kubur tersebut. Jadi ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara praktikal. Duduk di tepi kubur, menangis di tepi kubur, dan mengingatkan kepada para sahabat bahawa kematian ini akan pasti, fa'iddu, maka bersedialah terhadap kematian yang akan datang. Bahkan Rasulullah mengingatkan tentang bahawa orang yang mengingati mati ini adalah aktsaruhum alil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingati mati ini adalah orang yang bijaksana. Bahkan kalau kita tengok beberapa orang tabi'in, sebagai contoh Sufyan bin Uyainah ataupun Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kalau tak silap saya adalah tokoh ketua ulama pada zaman dia. Ada yang kata Sufyan Ats-Tsauri ni lebih hebat daripada Imam Malik. Tetapi seorang tabi'in pernah melihat, dia kata, aku sentiasa menyaksikan Sufyan Ats-Tsauri ni selalu menangis pada setiap malam. Lalu apabila ditanya kepada dia, kenapa engkau, apa yang membuatkan kau selalu menangis? Lalu Sufyan Ats-Tsauri kata, aku bimbang bagaimana pengakhiran hidup aku nanti. Bayangkan, tokoh ulama pada zaman dia, ada yang menyatakan Sufyan Ats-Tsauri ni lebih hebat daripada Al-Imam Malik. Sungguh tinggi kedudukan dia macam tu pun, dia masih lagi takut akan bagaimana untuk menghadapi kematian. Begitu juga dengan Al-Imam Malik bin Dinar, seorang yang dikatakan sangat alim ataupun zuhud pada zaman dia, juga dikatakan menangis sehingga basah janggutnya dan memegang janggutnya, bimbang bagaimana kematian yang akan dihadapi oleh beliau. Ini adalah contoh-contoh yang kita tunjukkan bagaimana Rasulullah sendiri mengingatkan kepada para sahabat bahawa kematian akan datang. Kematian adalah satu perkara yang pasti. Tidak ada manusia yang akan hidup kekal selamanya. Maka Rasulullah kata, bersedialah untuk mati. Kalau kita datang ziarah kubur orang, kalau kita datang menziarahi orang yang meninggal untuk diuruskan jenazahnya, maka ingatkan diri kita bahawa kita akan lalui perkara yang sama seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, sehingga baginda sendiri menangis di tepi kubur tersebut. Yang ini cuba praktikkan secara praktikal, dan kemudiannya cuba sentiasa setiap malam mengingati mati seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Dan begitu juga mengingati mati ini adalah satu tindakan yang sangat bijaksana. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung perbincangan kita. Sebelum itu, mari sama-sama kita bacakan resolusi ataupun apakah yang boleh kita amalkan daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertamanya, raih kemuliaan dan kebahagiaan dengan beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, bukan sahaja mengikuti, bahkan menyampaikan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang keduanya adalah sentiasa membaca kitab, iaitu tilawah tadi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan berusaha mengamalkannya, tidak menjadi seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan kitab mereka. Dan yang ketiganya, istiqamah dalam kebaikan,
sebagai persiapan untuk menuju kematian. Jadi ini adalah antara resolusi perkara-perkara yang kita boleh amalkan daripada halaman pertama pada halaman 553 daripada suratul Jumaah yang boleh kita amalkan sebagai panduan buat diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita, dan mudah-mudahan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua yang akan bacaannya dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirlah kehidupan kami ya Allah dengan husnul khatimah ya Allah. Amin. Akhirlah kehidupan kami ini ya Allah, bantulah kepada kami ya Allah sentiasa dengan membaca Al-Quran dengan ihsan dalam iman ya Allah. Dan akhirlah kehidupan kami ya Allah dengan kalimah kami sentiasa boleh mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah Tuhan kami, terima segala amalan kami, ampunkanlah dosa kami, permudahkanlah segala urusan kami dunia dan hari akhirat ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kekuatan kepada kita untuk terus kita melakukan amalan soleh, dan saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk sentiasa turut menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada umat. Sama-sama kita belajar Al-Quran, baca, faham, amal. Dan jangan lupa saksikan ulangan malam ini dan esok pagi My Quran Time, dan mudah-mudahan kita sentiasa dimuliakan dengan Al-Quran Karim. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum warahmatullahi